Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga pengerusi masjid dan barisan ADK Masjid Al-Akram, dan juga tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan, kita berada dalam bulan Rajab. Bila disebut dalam bulan Rajab, hanya beberapa hari sahaja lagi kita akan memasuki Syaban, dan seterusnya kita akan memasuki bulan yang agung, yang mana kita akan berpuasa dalam bulan tersebut. Suka saya sebutkan pada malam ini perbincangan mengenai dengan bulan Rajab. Bila sebut tentang bulan Rajab, namanya bukan sekadar Rajab, tapi banyak nama selain dari bulan Rajab, sehingga ulama menyatakan 17 nama yang ada dalam bulan Rajab ini. Seperti mana tuan-tuan baca dalam surah dalam Quran, kadang-kadang satu surah mempunyai 2 nama, kadang-kadang 3 nama. Begitu juga dalam bulan Rajab, menunjukkan dia satu bulan yang mulia, mempunyai sehingga 17 nama. Untuk pengetahuan tuan-tuan, bila sebut tentang Al-Quran, dalam Quran sebut walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Zikir adalah nama, salah satu nama Al-Quran. Banyak lagi nama Quran yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, menunjukkan bukan sekadar Quran itu satu nama, tetapi banyak nama yang digelarkan Al-Quran ini di dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Antara bulan Rajab dipanggil sebagai Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Bila satu bulan dinisbahkan dengan Allah, bermaksud bulan tersebut agung. Bila Masjidil Haram, Kaabah, disebut sebagai Baitullah, disebut Baitullah adalah Kaabah, disandarkan sesuatu kepada Allah, menunjukkan perkara tersebut agung dan besar. Dan selain daripada Rajab dinamakan sebagai Rajab Mudhar, kerana satu kabilah di kalangan kabilah Arab namanya kabilah Mudhar, mereka ini cukup mengagungkan bulan Rajab ini. Satu kabilah dinamakan kabilah Rabi'ah, mereka cukup mengagungkan bulan Ramadan dan mereka mengharamkan perang dalam bulan Ramadan. Adapun kabilah Mudhar, mereka mengharamkan perang dalam bulan Rajab. Sebab itulah dinamakan Rajab Mudhar, dinisbahkan pada satu kaum. Dan nama Rajab juga adalah, bulan Rajab ini dinamakan sebagai Rajab Al-Asam. Asam ini makna pekak. Sebab apa pekak dinisbahkan dengan bulan Rajab? Kerana bulan Rajab ini kita tidak akan dengar dentuman-dentuman peperangan, tidak akan dengar bom, tidak akan dengar bunyi senjata di sana dan di sini, kerana bulan Rajab adalah bulan haram berperang. Dalam Al-Quran menyatakan inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya termaktub dalam kitab Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam setahun ada 12 bulan. Sama dengan tahun Masihi 12 bulan. Dalam bulan-bulan Islam, bulan Hijrah bermula daripada bulan Muharram dan berakhirnya dengan bulan Zulhijjah. Dan di antara 12 bulan, Quran menyatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. 4 bulan haram. 4 bulan haram ini adalah 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan
berasingan, iaitu bulan yang berasingan bulan Rajab. Bulan yang berturut-turut adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Kalau dalam bulan Masihi kita sebut bulan 11, 12 dan 1. Sebab bulan Zulqa'dah, Zulhijjah tu akhir tahun, Muharram adalah awal tahun, bulan pertama dalam Islam. Dan banyak lagi nama-nama yang lain, cuma kita tak sebutkan di sini kerana mungkin bukan satu perbincangan yang tak perlu perbincangan yang detail. Satu kabilah di kalangan Arab Jahiliyah dahulu, mereka ini mengharamkan peperangan dalam bulan Rajab. Begitu juga kabilah-kabilah yang lain. Kemudian walaupun mereka mengharamkan bulan-bulan haram untuk berperang, tetapi ada ketikanya mereka menghalalkan bulan Rajab berperang. Contohnya bila mana sebelum bulan Rajab mereka sedang berperang, tak habis lagi perang, masuk bulan Rajab mereka teruskan juga. Kemudian bila habis bulan Rajab mereka tambahkan hari, qada balik. Sebenarnya bukan cara begitu. Tidak ada memanjangkan tempoh bulan haram ataupun memendekkan tempoh bulan haram. Itu semua adalah rekaan yang mereka ikut logik mereka. Contoh, tuan-tuan nak bermusafir jauh, tak ada surau, tak ada tempat nak berhenti, Zuhur tak masuk lagi, sembahyang Zuhur dulu. Jadi tidak dibenarkan kerana kita ada waktu mula, waktu akhir. Dalam bulan haram ada waktu mula, waktu akhir. Dia tak boleh suka-suka ikut nak panjang, nak pendekkan. Larangan perang dalam bulan haram ini telah dimansuhkan mengikut pendapat majoriti di kalangan ulama, seperti mana dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab agung iaitu kitab Kemudian dikatakan dimansuhkan hukum ini keseluruhannya, dan larangan dimansuhkan juga larangan untuk berperang, sehinggalah yuqatal, sehinggalah mereka diserang untuk berperang. Wa nahyu 'anil qital fi syahril haram biqaulillah ta'ala, larangan perang dalam firman Allah Ta'ala, perang dalam bulan-bulan haram. Allah Ta'ala menyatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, kamu perangilah mereka orang-orang kafir sehingga tidak ada lagi fitnah. Hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi fitnah, ujian, balak di dunia ini. Kemudian kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengepung Ahlul Taif, penduduk kota Taif. Tuan-tuan pergi di Mekah, perjalanan lebih kurang 70 ke 80 km. Selalu orang pergi umrah dia akan buat trip untuk ke Taif, tapi kena bayar asing lah. Nabi SAW pernah mengepung penduduk Taif pada bulan haram, iaitu pada bulan Zulqa'dah, seperti mana sabit dalam hadis yang sahih, hadis sahih Bukhari juga sahih Muslim, annahu kharaja ila Hawazin, bahawasanya Nabi SAW telah keluar ke kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin ini berada di Taif pada bulan Syawal. Falamma kasarahum wastifa'a amwalahum, bila Nabi telah menumpaskan mereka, kabilah Hawazin ini, Nabi telah merampas harta mereka, kemudian Nabi pulang. Falahum falaja'u ila Taif, mereka lari menyelamatkan diri mereka di tembok ataupun di benteng di kubu Taif. Nabi SAW pergi ke Taif, fahasaraha 40 yawman. Nabi dan juga orang Islam kepung penduduk Taif selama 40 hari. Wansarafa walam yaf. Nabi telah pulang dan Nabi tidak membuka kota Taif, sebab mereka tak, kubu mereka kuat, tak boleh dihancurkan. Mereka berselindung di sebalik kubu mereka. Fasabata annahu hasara fi syahril haram, dan sabit dalam hadis ini Nabi SAW mengepung penduduk Taif dalam bulan haram. Ini
menyatakan, mengisyaratkan apa, falau kana muharraman ma fi syahril haram la aushaka an yuqayyidahu bin silaqiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berperang dalam bulan Zulqa'dah, iaitu dalam bulan-bulan haram. Cuma kisah dia panjang, tuan-tuan kena baca lagi mengapa Nabi serang dalam bulan haram. Kemudian bila sebut tentang pengepungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Taif tadi, ulama jawab, wa hakadzal jawab an hisari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengepungan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap penduduk Taif kerana istishabuhu al-hisar, kerana Nabi ini dia bukan berperang mengepung penduduk Taif dalam bulan Zulqa'dah. Sebelum daripada itu lagi Nabi dah kepung, cuma Nabi berterusan sehinggalah masuk dalam bulan haram. Fa innahu min tatimmati qitali Hawazin, dan sebenarnya masuk bulan Zulqa'dah itu adalah penghujung Nabi nak selesaikan, nak kalahkan kabilah Hawazin. Dan juga Hilf ini iaitu kabilah yang setia bersama dengan Hawazin, iaitu kabilah Saqif. Fa innahum humul ladzi ibtada'u al-qital, kerana apa Nabi serang mereka walaupun dalam bulan haram, kerana mereka ini yang memulakan peperangan. Kabilah Saqif, kabilah Hawazin, mereka yang mulakan peperangan. Bila mereka dah start mula, walaupun dalam bulan haram, umat Islam tak boleh berdiam, kena bangkit lantas melawan orang-orang kafir. Wajama'ur rijal, Nabi kumpulkan orang-orang lelaki, mengajak mereka untuk berperang. Fa'indama qasadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi pergi ke Taif, falamma tahassanu bi Taif, mereka berkubu di benteng Taif, kubu Taif. Maka Nabi pergi kepada mereka, suruh mereka turun daripada benteng kubu mereka. Malangnya mereka tak nak turun. Bahkan fanalu minal muslimin, di kalangan orang Islam tercedera, dan juga ada juga yang terbunuh disebabkan serangan daripada kabilah Hawazin dan juga kabilah Saqif. Wastamarra al-hisar bil majaniq wa ghairiha, dan juga berterusanlah pengepungan Nabi terhadap kabilah Hawazin dan kabilah Saqif. Tak boleh nak serang, mereka berada di dalam benteng yang kuat, terpaksa menggunakan majaniq. Majaniq ni lestik besar, lestik yang besar. Kita nak lempar peluru, dia boleh lompat masuk ke dalam benteng. Tak ada cara lain, kubu mereka kuat. Selama lebih kurang 40 hari Nabi kepung mereka. Bermulanya peperangan tersebut dalam bulan halal, dan masuk saja bulan haram berterusan peperangan tersebut. Kemudian nampak gaya mereka tak nak turun, mereka tak nak menyerah kalah. Kemudian Nabi pulang. Nabi pulang, maka ulama menyatakan ada satu kaidah, iaitu yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Dimaafkan ketika mana berterusan sesuatu yang tidak dimaafkan pada permulaan. Sekiranya bermula peperangan dalam bulan haram, tidak dimaafkan. Tetapi sebelum daripada itu dah berlaku peperangan, nak teruskan. Kalau tak teruskan, orang Islam berdiam diri, menyatakan haram berperang dalam bulan haram, maka orang-orang kafir akan mengambil peluang dan kesempatan untuk menyerang orang-orang Islam. Maka pada ketika itu ulama menyatakan yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Sesuatu yang dimulakan pada permulaannya tidak dibenarkan. Kalau mulakan perang dalam bulan haram, tak dibenarkan. Tapi kalau sebelum itu dah mula berterusan dalam bulan haram, itu dibenarkan. Kemudian kita nak lihat sedikit pada malam ini mengenai dengan ibadat yang khusus dalam bulan Rajab. Lam yarid fi Rajabin dalilun sahihun sarih. Tidak ada satu pun dalil yang sahih lagi sarih.
Tidak ada satu dalil pun yang sahih lagi sahih. Yang sahih, yang sah, yang lagi jelas menunjukkan amalan dalam bulan Rajab. Sama ada berbentuk ibadat yang khusus seperti solat ataupun puasa ataupun zakat ataupun doa ataupun istighfar ataupun apa-apa kelebihan yang khusus pada bulan Rajab, itu tidak ada hadis yang sahih yang sharih menyebutkan perkara tersebut. Au yunha an ibadah muayyanah, dan tidak ada hadis yang dalil yang sahih yang sharih pada menyatakan larangan untuk beribadat dalam waktu-waktu yang tertentu dalam bulan Rajab. Bal jami'u ma warada fi hadhihi al-umur imma dha'ifun wa imma mawdu'an. Selalunya bila sebut tidak ada apa-apa ibadat yang khusus yang spesifik dalam bulan Rajab, bila ada saja tuan-tuan dan juga puan-puan dengar hadis kelebihan bulan Rajab seperti ini, sama ada kita letakkan dia dalam hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ataupun kita letakkan dalam hadis yang maudhu', iaitu hadis yang palsu. Dua perkara ini. Sebab apa perkara ini penting untuk saya sebutkan pada malam ini? Kerana kita perlu berpegang bukan kepada guru yang mengajar, tetapi kepada fakta yang hendak disampaikan. Tuan-tuan mungkin sebelum ni biasa dengar siapa yang amalkan seperti ni bulan Rajab, puasa dan sebagainya, maka bukanlah kita kata salah, tetapi perkara tersebut tidak ada dalil. Tapi kalau tuan-tuan nak buat puasa, silakan, tak ada masalah. Tidak ada halangan untuk tuan-tuan perbanyakkan sembahyang sunat, perbanyakkan puasa sunat. Cuma bila sebut tentang kelebihan yang khusus, yang spesifik dalam bulan Rajab, itu tidak ada. Imam Hafiz Ibn Salah menyatakan sebahagian hufazul hadis, penghafal-penghafal hadis ini, mereka berkata tidak sabit hadis iaitu kelebihan yang khusus pada menyatakan kelebihan puasa dalam bulan Rajab. Imam Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan wa kullu hadithin fi dhikri sawmi Rajab wa salatu ba'dil layali fihi fahuwa kadhibun muftara. Setiap hadis yang menyebutkan tentang kelebihan puasa Rajab, sembahyang sebahagian malam pada bulan Rajab, maka Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan itu adalah satu pendustaan yang direka-reka. Hafiz Ibn Hajar menyatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab, tidak datang dalam kelebihan bulan Rajab, tidak ada dalam puasa bulan Rajab, puasa-puasa yang tertentu tidak ada qiyamul lail yang dikhususkan dalam bulan Rajab, tidak ada hadisun sahihun, tidak ada hadis yang sahih yang dijadikan sebagai satu hujjah. Sehinggalah di akhir sekali dia menyebutkan hadis-hadis yang datang pada kelebihan Rajab, puasa Rajab, kelebihan puasa Rajab, kita letakkan kepada dua bahagian, mahmulkan kepada dua bahagian, yang sama ada hadis tersebut dhaif ataupun hadis tersebut adalah maudhu', iaitu palsu. Wa qad adda rahimahullahu ta'ala fi tabyinil ajab. Ibnu Qayyim menyatakan rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tabyinul Ajab, kitab Tabyinul Ajab ini adalah kitab Ibnu Qayyim kalau tak salah saya. Okey, dia menyatakan hadisan dha'ifan, hadisan mawdu'an. Hadis yang menyatakan kelebihan Rajab adalah hadis dhaif dan juga hadis yang palsu. Dan ghalibul mawdu' fihi yaduru ala wadda'in masyhurin. Dan kebanyakan hadis-hadis mawdu' adalah menyatakan bulan Rajab. Kebanyakan hadis yang menyatakan kelebihan bulan Rajab adalah hadis mawdu'.
yang diletakkan oleh wadda'in, peletak hadis palsu, orang yang mereka-reka hadis palsu. Seumpama Ma'mun bin Ahmad, Musa At-Tawil, Wasiqti dan juga selain mereka. Nama-nama mereka boleh disebutkan sebab mereka ni adalah pemalsu hadis. Walaupun dari satu sudut yang lain dilihat sebagai mengumpat, nama-nama mereka tak boleh sebut sebetulnya sebab mengumpat, sebab mereka telah kita telah menyebutkan keburukan dan dinisbahkan kepada mereka. Untuk pengetahuan tuan-tuan, tidak menjadi satu keaiban dan mengumpat bila kita menyebutkan orang ini nama sekian-sekian adalah pemalsu hadis, supaya bila kita baca kitab-kitab dalam sanad rantaian hadis tersenarai nama mereka, maka kita tahu itulah sebenarnya pemalsu hadis. Amalan ulama fiqh dalam bab bulan Rajab ini mereka bagikan kepada 4 perkara. Perkara yang pertama, hadis yang dhaif dalam amalan sunat dalam bulan Rajab. Ada guideline, ada garis panduan dia. Perkara yang kedua, ulama fiqh menyatakan dalam beramal dalam bulan Rajab adalah hadis-hadis yang tidak sharih dalam bulan Rajab, yang tidak jelas, tetapi mungkin diambil dalil dari sudut yang lain. Ataupun yang ketiganya adalah keumuman hadis yang datang mengenai amalan yang mempunyai kelebihan dalam bulan haram secara umum, tak disebutkan spesifik dalam bulan Rajab. Ataupun yang keempat adalah umumul warid, keumuman hadis yang datang menyatakan kelebihan amalan pada sesuatu masa. Cuma masa tersebut kena pada bulan Rajab. Jadi seolah-olah bulan Rajab terjadi sebenarnya bukan kelebihan bulan Rajab, kelebihan masa. Tapi sebab berlaku dalam bulan Rajab ataupun ketika itu bulan Rajab, maka kita ambil dalil secara umum begitu, bukan secara spesifik. Hadis-hadis yang dhaif dan beramal dengan hadis yang dhaif ini, adakah dibenarkan ataupun tidak? Maka di sini kita ringkaskan syarat untuk beramal dengannya, dengan hadis yang dhaif ini adalah dalam bab fadilat amal, dalam bab amalan, bukan dalam bab hukum hakam. Inilah pendapat majoriti di kalangan ulama, dan Imam An-Nawawi telah menisbahkan perkara ini, disebutkan perkara ini dalam kitab Azkar, dan menisbahkan perkataan ini kepada ulama di kalangan ulama muhaddisin dan juga ulama-ulama fiqh dan selain daripada mereka. Syarat untuk beramal dengan hadis yang lemah ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama, hadis yang lemah ini tidak terlampau lemah, dipanggil sebagai syadidud dha'f. Syadidud dha'f, terlampau lemah. Macam mana kita nak tahu hadis yang lemah terlampau lemah? Tuan-tuan kena mendalami ilmu ulumul Quran, sebab dia ada beberapa term dalam ilmu ulum hadis, bukan ulum Quran, ulum hadis. Dia ada term dia. Hadis matruk ini adalah hadis yang tersangat lemah, tak boleh diamalkan. Hadis mengenai dengan hadis tersebut, contohnya hadis apa lagi? Hadis syaz. Syaz ni hadis yang tersangat lemah, tak boleh diamalkan. Ada hadis yang lemah biasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab penentuan hadis ini sahih tak sahih, ini adalah ijtihad di kalangan ulama. Saya bagi contoh yang sangat mudah kepada tuan-tuan. Di Malaysia kita ini, selepas kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dipanggil salam tahallul selepas sembahyang. Di Malaysia kita ada 2 golongan. Satu golongan muda, satu golongan tua. Golongan muda, mereka tak setuju tu.
dalam selepas memberi salam, sapu tangan kita ke muka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sapu muka. Dia tak setuju. Sebab apa tak setuju? Sebab hadis tersebut hadis yang sangat lemah. Golongan tu di Malaysia kata, pandangan golongan tu, dia kata hadis tersebut adalah hadis yang bukan tersangat lemah, tetapi hadis yang lemah biasa, yang lemah tahap biasa. Jadi lepas beri salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sapu muka. Yang mana yang kita nak guna pakai? Itu yang saya bagi tahu tadi. Kalau orang yang belajar ulumul hadis, mereka akan tahu, oh sebenarnya dua-dua golongan muda, golongan tua, dua-dua betul. Yang tak betulnya yang salahkan, oh golongan ni salah, golongan ni salah. Sebenarnya dia yang salah, dia tak faham. Tuan-tuan tak nak sapu muka, betul juga. Sebab apa? Berpandangan hadis tersebut hadis yang sangat lemah dan tak boleh diamalkan. Golongan yang kedua, golongan tua, kata boleh sapu muka kerana hadis tersebut hadis yang lemah biasa je, bukan terlampau lemah. Bila hadis yang lemah tahap biasa, boleh dijadikan sebagai amalan. Hadis yang bulan Rajab sama juga, tidak boleh hadis yang terlampau lemah, hadis yang biasa, tahap lemah yang biasa. Perkara yang kedua adalah an yakuna mundarijan tahta aslin 'am, iaitu hendaklah dia tak bertentangan dengan disiplin syariat. Bila sebut tentang satu hukum yang bertentangan dengan syariat, maka memang ditolak, tak akan diterima. Perkara yang ketiga adalah tak beriktiqad, beramal dengan hadis tersebut satu sunnah. Bahkan kita berhati-hati, sebab hadis yang lemah kita tak boleh beriktiqad sunnah, tak boleh percaya dia satu sunnah. Sebab seseorang yang melakukan satu amalan, satu perbuatan, benda tu sabit dalam hadis, tetapi hadis yang lemah, maka tak boleh menyatakan perkara tersebut adalah sunnah. Tambah-tambah yang tak ada dalil. Kalau kata sunnah tu memang salah lah. Contoh yang paling mudah, tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin bagus malam Jumaat, sebab dia baca Quran, berkumpul ramai-ramai baca Quran. Tuan-tuan kata ini satu sunnah, satu kesilapan yang besar. Tuan-tuan yang salah kata sunnah. Bukannya orang yang menyalahkan orang baca Yasin tu, tuan-tuan yang menyatakan sunnah tu salah, beriktiqad sunnah salah. Tetapi dia adalah perkara yang baik. Membaca Quran tak kira bila pun, malam Jumaat ke malam Sabtu ke, baca Quran, baca Yasin adalah perkara yang baik, tetapi dia bukan satu sunnah. Kemudian kita lihat Syekh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, dia menyatakan qad taqarrara anna al-hadis ad-dha'if wal mursal wal munqati' wal mu'addal wal mawquf yu'mal biha fi fadail al-a'mal. Sesungguhnya hadis lemah, hadis mursal, hadis munqati', mu'addal, mawquf, ini semua term-term dalam ulumul hadis. Tuan-tuan tak boleh tahu buat apa. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kena belajar. Ini semua bila sebut tentang hadis ini adalah hadis mawquf, maka boleh diamalkan. Ijma' di kalangan ulama, dari segi amalan boleh diamalkan. Tidak syak lagi puasa bulan Rajab di antara min fadailil amal, daripada kelebihan-kelebihan amalan, maka memadailah dengan hadis yang lemah selagi mana dia tidak jatuh dalam hadis yang tersangat lemah. Mulla Ali Qari rahimahullahu ta'ala menyatakan, sesungguhnya telah datang dalam kelebihan puasa bulan Rajab ini hadis-hadis yang dhaif, tasiru bi kasrati turuqiha qawiyah. Bila banyak rantaian sanad mengenai dengan sesuatu hadis, maka menjadikan hadis tersebut kuat. Sedangkan hadis-hadis yang lemah ini mu'tabarah, diambil kira, diiktibar sisi syarak mengenai dengan fadilat amalan. Doa pada awal bulan Rajab, doa pada awal malam, doa
pada awwali lailatin min Rajabin laisa fardhan. Doa malam pertama bulan Rajab itu bukan fardu, seperti mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah menyatakan, wa ana astahibbu kullama hakaitu fi hadhihi al-layali min ghairi an yakuna fardan. Aku suka setiap apa yang aku ceritakan, apa dia, mengenai dengan malam-malam ini, iaitu malam pertama bulan Rajab, tapi dia bukan satu perkara yang fardu, cuma aku suka hidupkan malam tersebut. Dan telah berpegang pandangan perkataan Imam Syafi'i ini oleh ashabus Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, doa pada awal malam Rajab mimma warada fihi dhaif, antara datang dalam hadis yang dhaif, yang lemah. Cuma ulama fiqh di sana mereka suka untuk menghidupkan malam Rajab. Tak jadi masalah, sebab dia dari segi kelebihan, dari segi fadilat, bukan dari sudut memberi hukum hakam. Teks Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah Imam Syafi'i telah menaskan, menyatakan, iaitu sunat menghidupkan malam Rajab ini, iaitu dikatakan inna du'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatil jumu'ah. Sesungguhnya doa akan dimustajabkan pada 5 malam. Pada malam Jumaat, pada malam Aidil Adha, pada malam Aidul Fitri, dan juga pada malam yang pertama pada bulan Rajab, dan yang kelimanya adalah kelebihan nisfu Sya'ban, dan juga malam nisfu Sya'ban. 5 malam. Kelebihan menghidupkan malam 2 malam hari raya, man ahya lailatal aidi, siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, hati takkan mati ketika mana hati-hati manusia mati. Hadis tersebut lemah juga, tapi tak apa, sebagai amalan, bukan nak mensabitkan hukum wajib haram, tak. Untuk amalan dibenarkan. Kita lihat mengenai dengan disunatkan berpuasa pada bulan-bulan haram. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan infaradal hanabilah bi karahati shaumi rajabin. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, menyatakan puasa penuh bulan Rajab sebulan hukumnya makruh. Berbeza dengan majoriti di kalangan ulama, 3 mazhab yang lain menyatakan tak makruh puasa sebulan bulan Rajab, berbeza dengan mazhab Hanbali. Ketahuilah oleh kamu bahawasanya tidak ada khilaf, tak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai puasa sebahagian hari-hari dalam bulan Rajab. Walau kana ghalibu, walaupun kebanyakan hari, 2/3 daripada bulan Rajab dia berpuasa, tak apa, tak jadi masalah, tak ada khilaf di kalangan ulama. Rajab ini adalah tempat bulan, Rajab mahallu sawmin kasyuhuril ukhra. Bulan Rajab macam bulan lain juga boleh berpuasa. Wal hadithul warid fi nahyi an sawmihi batilun, hadis yang menyatakan tidak dibenarkan berpuasa dalam bulan Rajab adalah hadis tersebut batil, tak diguna pakai. Khilaf, perbezaan pendapat mengenai dengan puasa bulan Rajab secara sempurna sebulan penuh, wa umdatu man dhahaba ila al-istihbab wa hum al-jumhur ala 4 anwa'in min al-adillah. Saya simpulkan di sini, majoriti di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i kita, puasa dalam bulan Rajab sebulan penuh disunatkan, tak makruh. Pendapat dalam mazhab Hanbali adalah makruh. Tetapi kalau puasa sikit-sikit, satu Rajab dia puasa, 10 Rajab dia puasa, 20 Rajab dia puasa, 30 Rajab dia puasa, ini tak ada khilaf di kalangan ulama. Tidak ada pun ulama menyatakan makruh, kerana bulan Rajab seperti bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan boleh faham.
Okey, kita lihat dalil majoriti di kalangan ulama menyatakan tidak makruh berpuasa pada mana-mana hari dalam bulan Rajab. Tidak makruh berpuasa sebulan penuh bulan Rajab. Dalil dia banyak, antaranya Imam Asy-Syaukani menyatakan wala yakhfaka anna al-khususat idza lam tantahi lid-dalalati ala istihbabi sawmiha intahadat al-umumat wa lam yarid ma yadullu ala al-karaha hatta yakuna mukhassisan laha, iaitu puasa ini hukumnya sunat. Tuan-tuan rasa nak puasa, silakan puasa, tak ada masalah. Secara umumnya begitu. Sebab puasa ni satu ibadat. Bila ibadat, bila pun kita boleh buat. Selagi mana tidak datang dalil yang memakruhkan puasa, maka hukumnya makruh. Selagi mana ada dalil menyatakan makruh, jadi makruh. Selagi mana ada dalil menyatakan haram berpuasa, haram. Contoh haram, hari raya tak boleh puasa. Hari raya Aidil Fitri, raya Aidil Adha tak boleh puasa. Itu ada dalil daripada hadis. Ada dalil daripada hadis juga, Nabi larang berpuasa pada hari Jumaat, pada hari Sabtu, pada hari Ahad, puasa tunggal. Tuan-tuan jangan pukul sama rata. Jumaat je makruh. Kalau Jumaat puasa, tuan-tuan gabung dengan sehari sebelum ataupun sehari selepas hari Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu, tak makruh. Menunggalkan puasa. Puasa tunggal, hari Jumaat sahaja, hari Sabtu sahaja, hari Ahad sahaja, itu yang makruh. Kemudian kita lihat kelebihan berpuasa bulan-bulan haram dan juga bulan Rajab. Hafiz Ibn Salah menyatakan al-hadithul warid fi kitabis sunan li Abi Dawud wa ghairihi fi saumil ashhuril hurum kafin fi targhib fi saumi. Ibn Salah menyatakan hadis yang datang dalam kitab Sunan Abi Dawud dan selain daripada Abi Dawud, kitab-kitab lain menyatakan puasa bulan-bulan haram itu dah cukup dalam memberi motivasi galakan kepada manusia untuk berpuasa pada bulan haram. Tuan-tuan ingat bila sebut ni bukan bulan Rajab saja bulan haram. Bila sebut tentang bulan haram, bulan Rajab termasuk dalam bulan haram. Hadis yang mengisyaratkan perkara ini Al-Hafiz Ibn Salah dalam hadis Abi Mujibah Al-Bahili an abiha an ammiha, daripada ayahnya ataupun daripada pakciknya, dia kata annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah datang kepada Nabi, berjumpa Nabi, kemudian dia pulang. Kemudian dia datang lagi kali kedua tahun depan. Wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu. Tiba-tiba Nabi tengok dia keadaan dia, kondisi dia, bentuk badan dah berubah. Maka Al-Bahili menyatakan, ya Rasulullah, ama ta'rifuni, wahai Rasulullah, kenal tak aku? Qala wa man ant. Nabi menjawab, siapa kamu? Qala, lelaki ni berkata, ana Al-Bahili, aku Al-Bahili yang jumpa kamu tahun lepas. Nabi kata fama ghayyaraka, apakah yang mengubah kamu daripada tahun sebelumnya aku jumpa kamu lain, tiba-tiba tahun ni lain. Wa qad kunta husnal hay'ah, sesungguhnya kamu dulu tahun lepas kamu bentuk cantik, badan kamu semua cantik. Qala ma akalta ta'aman illa bilailin munzu faraqatika. Al-Bahili kata, aku tak makan ma akaltu ta'aman, aku tak makan siang melainkan malam, semenjak aku jumpa kamu tahun lepas sampai hari ni aku jumpa kamu pada tahun ini, aku tak makan siang, puasa, makan malam saja. Maka Nabi SAW menyatakan, lima azabta nafsak, sebab apa kamu seksa jiwa kamu, diri kamu sampai tahap macam ni. Kemudian Nabi SAW bersabda, sum syahrus sabar, berpuasalah pada bulan sabar, iaitu bulan Ramadan, wa yawman min kulli syahr, dan berpuasalah satu hari setiap bulan. Kemudian Al-Bahili kata, zidni ya Rasulullah fa inna bi quwwah,
tambahkan lagi wahai Rasulullah, satu hari sikit sangat. Maka Nabi kata, sum yaumain, puasalah 2 hari setiap bulan. Dia minta tambah, zidni fa inna bi quwwah, wahai Rasulullah, aku ada kekuatan, tambah lagi. Maka Nabi kata, sum salasata ayyam, puasa 3 hari. Kemudian dia minta tambah lagi, zidni ya Rasulullah, sum minal hurum watruk, saum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Maka Nabi SAW menyatakan, kamu berpuasalah pada bulan haram dan kamu tinggalkan. Kan kamu berpuasa dalam bulan haram dan kamu tinggalkan. Dan kamu berpuasa dalam bulan haram, kamu tinggalkan. Maknanya puasa tak berturut-turut lah. Puasa dia buat bulan haram, kamu masih nak buka, puasa dalam bulan-bulan haram. Syekh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, dia menyatakan, ulama menyebut, wa innahu amarahu bitark li'annahu kana yashqu alaihi iktharus saum kama zakarahu fi awal al-hadis. Ulama menyatakan Nabi suruh tinggal puasa, jangan puasa banyak sangat. Sebab apa? Sebab puasa banyak sangat ni yang menyusahkan diri dia. Tapi orang yang puasa setiap hari memang tak susah diri dia, tak ada masalah. Silakan berpuasa. Hadis yang mengenai dengan bulan Rajab ini, ada 2 hadis yang saya akan sebutkan pada malam ini. Riwayat yang pertama daripada Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman daripada Anas. Dia kata, inna fil jannah nahran, sesungguhnya dalam syurga ada satu sungai, yuqalu lahu Rajab, dinamakan sungai tersebut Rajab. Asyaddu bayadan minal laban, sungai Rajab ini dalam syurga lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Man sama min Rajabin yawman saqahu Allahu min dzalikan nahar, siapa yang berpuasa pada bulan Rajab 1 hari saja puasa, maka Allah Ta'ala beri minum air sungai Rajab tersebut kepadanya. Hadis ini hadis yang disebutkan sanadnya lemah. Sanadnya lemah dan bukan hadis yang sahih mengenai saya dah bagi tahu tadi, bila sebut tentang kelebihan puasa dalam bulan Rajab, hadis tersebut sama ada dhaif ataupun palsu. Hadis yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, lam yasum ba'da Ramadan illa Rajabin wa Sya'ban. Abu Hurairah kata Nabi SAW tidak berpuasa selepas Ramadan, melainkan Nabi hanya berpuasa bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Hadis-hadis ini, yang 2 hadis ini adalah hadis yang tersebar luas di dalam hamparan lembaran kitab fiqh. Cuma hadis yang kita sebutkan daripada Abu Hurairah ini adalah hadis yang lemah juga, kerana dalam rantaian sanad tersebut ada Yusuf bin Atiyah. Kerana ada nama dia Yusuf bin Atiyah, adalah sedikit kekurangan yang ada dalam diri dia, menyebabkan hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Hadis yang tidak sharih mengenai bulan Rajab, yang tidak jelas. Contoh hadis Usamah bin Zaid, dia kata, aku menyatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasum min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tak melihat kamu berpuasa 1 bulan daripada bulan-bulan seperti mana kamu berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian Nabi menjawab, qala zalika syahrun taghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Kerana bulan Sya'ban itu adalah 1 bulan yang manusia lalai antara Rajab dan juga Ramadan, iaitu bulan Sya'ban. Sebab tu aku suka berpuasa bulan Sya'ban. Dan sebab yang kedua, bulan Sya'ban ini akan diangkatkan amalan-amalan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka diangkatkan amalan aku ketika mana aku sedang berpuasa. Hadis ini adalah hadis yang amsal, yang hampir menyerupai apa yang datang
daripada hadis-hadis mengenai kelebihan Rajab. Walaupun tak ada sebut pun secara jelas kelebihan Rajab, cuma bila dinukilkan dalam hadis ini ada sebut nama Rajab. Nabi kata, Usamah bin Zaid tanya kepada Nabi, sebab apa kamu suka puasa pada bulan Syaban ni? Aku tak pernah tengok pun puasa bulan-bulan lain seperti mana bulan Syaban. Maka Nabi kata, bulan Syaban adalah bulan yang manusia lalai. Terletaknya bulan Syaban antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Bila sebut tentang bulan Rajab, sudah pasti sebab apa Nabi sebut? Sebab ada satu keagungan dia. Sebab apa Nabi sebut bulan Ramadan? Sebab ada satu keagungan dia. Jadi seolah-olah ada isyarat daripada Nabi. Iktanafahu syahrani azimani, telah diapit, bulan Syaban telah diapit oleh dua bulan yang agung, bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Ishtaghalan nas bihima, maka manusia sibuk, faghafalu anhu, manusia sibuk pada bulan Ramadan, sibuk pada bulan Rajab, dan terlalai pada bulan Syaban. Sebab itu kebanyakan di kalangan ulama berpendapat puasa Rajab ini adalah afdal, tetapi tidak dinyatakan secara soreh jelas, hanya sekadar isyarat daripada hadis ini. Kita beri laluan pada azan, jap.
Sikit saja lagi, Imam Syaukani menyatakan, Usama bin Zaid menyatakan bulan Syaban ni bulan manusia lalai, sebab manusia terlampau mengagungkan bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Kerana bulan Syaban diapit oleh bulan yang agung, iaitu bulan Rajab, iaitu kerana di bulan haram, dan diapit lagi satu bulan yang agung, iaitu bulan yang kita menyambut kedatangannya, kita menyambut puasa. Kedua-dua bulan ni bulan agung sampai manusia terabai, tak teringat bulan Syaban. Jadi kerana itulah ulama mengisyaratkan, berdasarkan hadis ini, manusia lalai untuk mengagungkan bulan Syaban kerana mereka terlampau mengagungkan bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Sebab itulah ulama kata mengisyaratkan bulan Rajab itu seolah-olah lebih afdal daripada bulan Syaban. Berpuasa bulan Rajab lebih afdal daripada bulan Syaban. Cukup sekadar ini dulu pengajian kita, tazkirah kita pada malam ini. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan pada malam ini, kelebihan dalam bulan Rajab ini memang banyak, cuma tidak ada dispesifikkan apa-apa amalan ibadat yang khusus. Sekiranya ada, maka kemungkinan dia adalah hadis yang lemah, kemudian dia adalah hadis yang maudhu', yang palsu. Walau bagaimanapun tidak dinafikan, digalakkan kepada tuan-tuan untuk melaksanakan, memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat, terutama kita hampir masuk ke dalam bulan yang mulia, kita akan menyambut puasa tidak lama lagi. Maka digalakkan untuk kita buat, tetapi janganlah beriktikad itu adalah satu sunnah, kerana perkara yang tidak ada dalam hadis, yang Nabi tak buat, kita tak boleh menyatakan itu sunnah. Tetapi masih digalakkan untuk kita perbanyakkan ibadat sunat, perbanyakkan puasa sunat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadat kita dan memberi kesihatan kepada kita, dan sempat untuk menyambut puasa pada tahun ini, insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.